Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita belajar apa halal, apa haram. Kerana mencari yang halal itu wajib. Talabul halal faridah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencari yang halal itu adalah fardu. Maka mafhum mukhalafahnya meninggalkan yang haram juga fardu. Di antara yang haram ialah melihat kepada aurat. Nampak? Kita ramai lagi orang yang tak faham tentang aurat. Secara umum dia tahu aurat tu maknanya benda yang kena tutup, tapi secara detail dia tak boleh. Dia tak faham lagi tentang aurat. Sebab ada orang yang dia tanya gini, dia kata kalau kita selain daripada mahram ada aurat tak? Soalan dia tu. Soalan begitu maknanya dia faham sesama mahram tak ada aurat. Sedangkan aurat sama mahram ada. Apa makna aurat? Bagi orang tuan punya badan, ma yajibu satruhu, anggota yang wajib tutup. Macam kita tuan aurat, takrif aurat bagi kita, ma yajibu satruhu, anggota yang kita wajib tutup. Kita wajib tutup, kita tak tutup dosa. Bagi orang yang melihat, ma yahrumu nazruhu, anggota yang haram kamu tengok. Itu aurat. Itu pada istilah lah. Pada di segi bahasa, aurat ni makna al-aib, maknanya malu, kemaluan. Kita tak kemaluan ini angry bird ke? Faham tak lagi? Sebab tu perempuan yang tidak tutup rambut, dia mendedahkan kemaluan. Betul kan? Tapi oleh kerana kita tak faham tentang aurat, orang yang mendedahkan rambut, dia tak rasa dia mendedahkan kemaluan ni. Di khalayak ramai, dia rasa dia hanya mendedahkan rambut saja. Itu kemaluan. Auratnya al-aib, makna benda yang aib. Bila orang tengok, malu habis nak beranak kita. Bukan saja kita malu, ayah kita tumpang malu, mak kita terasa malu kerana kita anak menunjukkan perkara yang aib. Itu kemaluan. Angry bird itu tu alat kelamin. Faham tak lagi? Jadi kalau kita laki-laki menunjukkan peha ke orang, mana kita menunjuk kemaluan. Perempuan yang koyok kain belah, nampak peha, nampak betih, mendedahkan kemaluan. Kita awak kenapa tunjuk kemaluan awak pada orang? Kita apa saya cakap macam ni? Kalau orang KL lupa lah. Pasal kita kata awak sudah menunjukkan kemaluan, dia marah. Dia kata mencaruk lah. Kita kata dia menunjukkan rambut di khalayak ramai, itulah kemaluan. Faham lagi? Tapi kita telah tak faham istilah. Kita rasa mendedahkan rambut bukan mendedahkan kemaluan. Sedangkan rambut itu aurat. Aurat bahasa Arab, bahasa Melayu kemaluan. Baik. Laki-laki sama laki-laki boleh lihat selain pusat dengan lutut. Faham? Auratul rajuli ma baina surrah wa rukbah. Aurat laki-laki antara pusat sampai ke lutut. Nampak? Jadi anak dengan ayah ke, cucu dengan tok ki ke, tok wang dengan cucu ke, tok nyang dengan cicit ke, adik-beradik semak sepak ke, haram mendedahkan bawah pusat, atas pada lutut. Ni duduk rumah sewa pakai spender laki-laki 4-5 orang. Pek sungguhlah pakai seluar pendek ni, boxer. Haram lah. Dia kata sama laki-laki tak ada aurat. Lagi tak faham. Mana pula tak ada aurat? Yang tak ada aurat suami isteri. Faham? Laki-laki dengan laki-laki ada aurat. Boleh buka baju. Tapi tak boleh tunjuk pusat ke bawah, lutut ke atas. Faham? Ramai budak-budak student duduk asrama, duduk rumah sewa, tak kira universiti ke diploma ke apa, pakai boxer, gimari sama dia. Haram. Ayah dengan anak, anak laki-laki, ayah pun laki-laki, haram. Ayah tunjuk paha. Ayah turun daripada rumah atas nak ambil air apa di dapur, pakai spender, lalu depan anak duk tengok TV. Pelik sungguh. Pasal apa? Pasal dia tidak faham aurat. Dia sudah melakukan maksiat dalam rumah.
dia menunjukkan auratnya kepada anaknya. Nampak? Maka ditulis dosa. Ditulis dosa, tulis dosa. Esok ayah tu semayang subuh, tulis pula pahala pasal buat benda baik. Faham tak? Lepas tu bukan aurat anak, tulis pula dosa. Akhirat ditimbang. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Kalau dosa ayah tadi sedikit daripada pahala, maka tempat yang baik. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jika ditimbang berat pula dosa, go to hell. Masuk neraka. Kes-kes lagu tu lah. Nampak? Jadi kita janganlah bagi duduk tulis dosa hari-hari, benda dosa mudah. Jadi laki-laki sama laki tutuplah antara pusat sampai ke lutut. Faham tak lagi? Kalau kita di rumah sama-sama rumah sewa, adik-beradik abang dengan adik di rumah pakai seluar 3 suku. Bukan wajib pakai jubah dalam rumah, faham? Pakai seluar 3 suku atau kain pelekat. Daripada pusat sampai ke lutut. Seluar 3 suku boleh pakai. Jangan kita 3 suku. Faham? 3 suku ni maknanya sampai ke lutut. Betul tak? Dan haram pula orang perempuan laki-laki membuka badannya kepada perempuan. Nampak? Orang laki-laki ni ramai ni, dia tak pakai baju duduk tepi jalan. Hukumnya haram. Kenapa? Kerana perempuan yang bukan mahram tengok. Yang boleh tengok pusat ke atas laki-laki ialah mahram kita. Faham lagi? Perempuan yang boleh tengok mahram. Mak kita boleh tengok kita tak pakai baju. Kakak kita boleh tengok, mak saudara kita boleh tengok. Perempuan yang di luar sana bukan mahram, haram. Jadi kita dikira berdosa. Ramai duduk terik kabel tepi jalan tak pakai baju. Ada yang pasang paip rumah orang duduk luar tak pakai baju. Ada yang pagi-pagi hari Minggu tak kerja di luar rumah jiran, tengok sebelah tak pakai baju basuh kereta. Faham? Laki-laki dilihat oleh perempuan, haram. Kenapa haram? Kerana bila laki-laki tidak berbaju, dia menilai pandangan syahwat bagi wanita. Orang perempuan, kita tengok laki-laki tidak berbaju macam kita tengok perempuan. Faham lagi? Kalau kita tengok orang perempuan, tak usah kata pakai baju. Dah pakai baju, kalau pakai baju boleh macam. Mu kalau tengok orang perempuan tak pakai baju, alik atas, rasa macam mana? Rasa warak ke? Rasa dia panggil benda, orang panggil, orang Terengganu panggil mari kan. Mari kan. Orang putih panggil sting. Faham lagi? Sama dengan perempuan melihat laki-laki tidak berbaju. Faham tak lagi? Hukumnya sebab apa kita tak pakai baju duduk tepi jalan? Sebab kita tidak belajar. Bila kita pergi belajar agama, kita berguru, kita ada muallim, kita tak sama lah. Kita akan pakai baju walaupun duduk di luar. Itu yang Allah kata, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah kata, adakah sama? Cuba mu kata, adakah sama orang-orang yang sudah ada ilmu dengan orang yang masih tidak ada ilmu pengetahuan? Tak sama. Dalil kita sendiri, dulu kita tak suka hadir kuliah, tak suka pelajar, tak suka dengar hadis dan orang mengajar. Lain dengan keadaan kita sekarang. Hidup kita lain. Jadi hak lepas-lepas istighfar. Istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Hak akan datang pakailah baju duduk luar. Adapun kalau kakak kita tengok kita laki-laki tidak berbaju, tak apa. Dia mahram. Perempuan yang kita sah nikah dengan dia tak boleh tengok kita tidak berbaju. Faham? Kerana syahwat bagi dia. Macam kita melihat perempuan, syahwat bagi kita. Ada rasa keinginan, rasa keseronokan di dalam hati yang tidak dibenarkan syarak. Dan haram pula menyentuh dia akan aurat tadi. Bila haram tengok, haram sentuh. Haram tengok, haram sentuh. Tetapi kalau darurah itu lain hal. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Asal tak boleh sentuh. Tapi darurah itu lain. Darurah maknanya tidak ada pilihan.
Tidak ada pilihan dan keadaan yang runcing ataupun kritikal, itu panggil darurah. Ad-darurah kaedah kita tubihul mahzurah, abaha tubihul mahzurah. Keadaan kritikal itu tidak ada pilihan, maka dia mengharuskan asalnya yang tidak dibolehkan. Contoh, asalnya kita melihat kemaluan laki-laki sama laki-laki haram ke halal? Cuba jawab orang marang. Laki-laki lihat kemaluan laki-laki lain, haram ke halal? Haram. Tapi kalau keperluan boleh. Bila keperluan? Contoh, berkhitan. Betul tak? Berkhitan perlu tak tengok? Takkan tak boleh tengok. Nah, Tok Mudin tak boleh tengok. Okey, betul. Betul. Suf. Tengok alamak habis licin. Faham tak lagi? Silap hari bulan. Dalam tengok pun kadang-kadang luka. Nak? Terlebih terkurang. Tak? Ada pula tak boleh tengok. Boleh tengok. Faham? Jadi kalau kita kerja sebagai Tok Mudin yang kerap angry bird orang laki-laki lain, faham tak lagi? Boleh tak tengok kemaluan laki-laki lain? Mau belajar mana? Pasir Tumbuh, Pondok Pasir Tumbuh. Okey, kalau kita jadi Tok Mudin, boleh tak tengok kemaluan laki-laki lain? Bila nak tu saja. Adapun kalau tak mau sunat, tak boleh tengok. Jadi bila dia tidak mau berkhitan, itu bukan darurah. Itu bukan keperluan. Faham lagi? Bila dia nak berkhitan dengan mudin tersebut, barulah dikira darurah, barulah diangkat hukum tidak boleh menjadi boleh. Bukan selamanya boleh. Kalau selamanya boleh, untunglah Tok Mudin. Tok Mudin mari masjid, selok kain Tok Syok. Tok Syok kata apa ni? Saya Mudin, tak haram. Faham? Tak boleh. Pasal Tok Syok tak mau berkhitan. Faham lagi? Jadi kena faham konsep darurah. Kerana kita ramai menyalahgunakan kaedah. Padahal bukan darurah. Dikatakan darurah. Hujang, seronok. Kita duduk dalam ni mengaji. Ni zaman fitnah bermaharaja lele. Kita tekal dengan sunnah Nabi, belajar ilmu agama, insya-Allah dapat pahala yang banyak. Perempuan tak boleh tengok kemaluan laki-laki. Tiba-tiba hari tu tak ada doktor laki-laki. Contohnya, dia ni terkepit zip seluar. Contoh, gaduh-gaduh nak pergi raya, tarik zip sampai kata, angry bird masih di luar. Faham lagi? Bahaya tu. Maknanya kena zip, menyeceh-nyeceh darah. Sampai di klinik, tak ada doktor laki-laki. Ada misi. Misi ni biasanya perempuan. Seorang je misi yang laki-laki ada di Rusia sekarang. Argentina tu. Messi tu laki-laki. Jadi Messi perempuan dah berdarah-darah gini boleh tak tengok? Boleh. Kerana apa? Berubat. Itu panggil darurah. Jadi asal melihat kemaluan haram. Dan jika dibolehkan lihat kemaluan kerana darurah, belum tentu boleh sentuh. Ada kala hanya halal lihat saja, haram sentuh. Ada yang halal sentuh saja, tapi tidak boleh lihat. Dan ada kalanya dihalalkan dua perkara, lihat dan sentuh. Kena faham, jangan mudah-mudah. Contoh mudah, tukang mandi mayat. Ramai orang salah faham. Dia fikir tukang mandi mayat boleh tengok aurat mayat. Tidak boleh tengok. Ijma' 4 mazhab. Haram tengok. Mana boleh tengok? Ada berlaku tukang mandi mayat, dibogelkan mayat di depan dia. Dia tutup bilik, dia pun buang kain, telanjang bulat mayat di depan. Hukumnya haram. Itu cara jahiliah mandi mayat. Islam tak benarkan tukang mandi mayat melihat aurat mayat. Tak boleh. Mesti dalam keadaan menutup aurat. Mandikan mayat tertutup. Faham? Ada pula pergi telanjang. Dah lah ditelanjangkan mayat, panggil pula anak cucu. Meh tengok nak mandi Tok Ki. Tunjuk ke anak cucu. Faham? Anak cucu ceritakan, aku tengok tadi Angry Bird Tok Ki. Faham? Contoh. Ini benda yang aib.
Kenapa? Kerana jahil. Nampak? Haram. Tukang mandi mayat hanya boleh tengok aurat mayat. Maka kalau tukang mandi mayat laki-laki, aurat mayat bagi dia adalah pusat sampai ke lutut. Haram tengok. Bila boleh tengok? Jika perlu. Contohnya ada sesuatu yang lekat kawasan peha atau punggung, payah nak hilang, dan tukang mandi mayat itu terpaksa tengok untuk kopek buang benda tu, gam dan sebagainya, maka dimaaf dibuka kawasan tersebut saja untuk dibuang, kemudian ditutup dan segera, dan kata ulama sunat beristighfar kerana melihat dalam keadaan darurat. Ni dak telanjang teguh mayat. Betul tak? Ini kita baik. Dan harus menilik perempuan yang tersebut itu dan laki-laki yang muda kerana hendak menjual beli dengan dia dan naik saksi dan mengajar dia dan membeli dia jika ia perempuan hamba orang, tapi barang yang lain daripada antara pusat dan lututlah. Baik. Jikalau kita berniaga tu lain, kita boleh berhubungan, kita nak tengok perempuan ni siapa pemilik dia, supaya kalau nak tukar barang senang, siapa penjual dia, tu lain. Tapi bukan tengok aurat. Faham tak lagi? Macam perempuan yang jual barang, nak jual emas, dia nak jual tanah dan sebagainya, kita nak tengoklah tuang dia, siapa tuang dia. Katanya tu tuan dia nama Aminah, tolong panggil dia kerana saya nak beli tanah ni 200,000. Faham? Jadi kita dalam Islam dibenarkan dalam bab jual beli nak tengok tuang dia. Nanti ada gitu gini senang, nak tukar balik tak jadi beli, ada masalah dengan tanah ni tak kena tuang, jadi boleh. Dan harus bagi laki-laki menilik sekalian badan isterinya, dan jikalau pada parak sekalipun tetapi makruh menilik parak, dan isteri pula harus menilik sekalian badan lelakinya. Wallahu a'lam dia kata. Maka suami isteri tidak ada aurat. Suami isteri tak ada aurat. Yang sebenarnya asalnya tiga manusia tidak ada aurat. Yang satu ni tak ada dah, iaitu zaman dulu hamba abdi. Faham tak lagi? Yang kedua suami isteri. Yang ketiga anak-anak kita yang masih kecil, yang tak faham bab aurat. Ingat bila kita akad nikah, terangkat hukum aurat pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki. Masa bertunang ada hukum aurat. Tunang dengan tunang sama macam orang luar. Faham lagi? Yang tunang perempuan wajib tutup rambut, boleh muka dan 2 pergelangan tangan saja. Nampak? Walaupun dia bertunang lama, 600 tahun bertunang, tetap tak terangkat hukum. Nampak? Bila aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu, sah nikah. Terangkat hukum aurat pengantin perempuan, terangkat hukum aurat pengantin laki-laki. Betul tak? Itu yang kita bayar mas kahwin. Ada orang bayar mas kahwin RM100, ada orang mas kahwinnya RM1,000, ada orang mas kahwin RM30,000. Ikut sukalah masing-masing. Tetapi antara hukum yang terangkat tadi ialah hukum haram lihat. Sebelum akad nikah, haram kita tengok tunang kita, melainkan muka dan 2 pergelangan tangan. Bila selesai akad nikah, hukum haram itu sudah terangkat. Bila hukum tu datang balik, bila dia menjadi janda lepas bercerai. Faham tak kita? Bercerai tak terangkat lagi, masih lagi halal. Bila dah jadi janda 3 kali haid, maka datang hukum aurat semula. Duda dengan janda ada aurat balik dah. Tapi kalau baru bercerai 2 minggu, baru bercerai sebulan, baru bercerai 2 kali haid, baru bercerai pagi tadi, tidak ada lagi hukum aurat. Faham tak?